Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Kembar Sembang Bola. So, kali ni kita nak review sikit EPL minggu ketiga. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe channel ni dan tekan butang like untuk bagi semangat kepada aku untuk teruskan video-video dalam channel ni. So, game pertama yang aku akan review adalah game Bournemouth bertemu dengan Spurs. Sebab sebelum ni aku dah review game Luton dengan Chelsea dalam video sebelum ni. So, Postecoglou mendapat kemenangan kedua dalam season kali ini. So, aku rasa punca utama solidnya Spurs dalam season kali ini adalah kerana kehadiran Maddison dalam tim Spurs. Sebab aku tengok tim Spurs sebelum ni tiada nombor 10 solid untuk membuat passing-passing yang menarik kepada Kane dan Song. Dan itu adalah punca utama bagi aku lah. Dan kehadiran Maddison begitu membantu Spurs untuk kali ini. Dan aku tengok Maddison begitu selesa bermain di bahagian tengah, begitu selesa membuat larian-larian ke dalam box. Dan aku rasa itu adalah satu perkara yang agak baik untuk Spurs. Sebab aku rasa dia tak perlu risau untuk bahagian DMF sebab dia dah ada Sarr dan Bissouma. Dan gabungan tiga ni adalah gabungan yang agak baik, begitu solid di bahagian tengah. Dan tiga orang ni jugalah yang menghasilkan gol pertama untuk Spurs dalam game kali ini. Apabila Bissouma membuat passing kepada Sarr dan Sarr membuat satu terupas yang agak baik untuk Maddison dan Maddison menjadikan gol. Dan aku rasa ini menunjukkan tiga bahagian tengah ini begitu solid untuk Spurs. Dan kalau kita tengok statistik Bissouma dalam 3 game kali ini, dia telah melakukan 8 intercept, nombor 2 di bawah Tarkowski, dan telah melakukan 12 successful tackle. Itu adalah ranking pertama setakat ni. Dan bagi aku 3 serangkai ni bahagian tengah ni adalah satu midfield yang paling solid untuk season kali ni. Dan aku rasa tim lain perlu berhati-hati dengan Spurs. Postecoglou ada mengatakan ketika berbual bicara, dia kata bermain dengan Bournemouth ni sangat bahaya sebab dia bermain high press. Tetapi apabila kita dapat break high press dia, ini memberi kelebihan yang besar kepada Spurs, dan ini yang terjadi dalam game kali ini. Dan untuk Bournemouth, aku suka gerakan-gerakan daripada Billing, daripada Semenyo, tetapi berjaya dihalang oleh bahagian tengah Spurs dan back for Spurs. Dan apa yang aku kena sentuh dalam review Spurs ni adalah tak ada lain ialah nombor 9 dia orang, itu Richarlison. Bermain 30 game sekali dengan game kali ni hanya menjadikan 1 gol. Aku rasa begitu struggle, dan kita boleh tengok sebenarnya betapa struggle-nya dia dalam game kali ini. Akhirnya dia membuat tackle-tackle yang tidak sepatutnya kepada pihak lawan dan mendapatkan kuning. Aku rasa begitu struggle untuk Richarlison, tetapi kemenangan yang besar untuk Postecoglou. So, game kedua adalah Brentford bertemu dengan Palace. Derby melayan kunjungan Palace buat kali ini di GTEC Stadium. So, Brentford turun tanpa pemain tunggak dia, Ben Mee dan Ivan Toney yang masih digantung. Dan Palace tiada perubahan first E, sama dengan first E yang diorang main ketika kalah dengan Arsenal. Dan Brentford banyak kawal game di bahagian tengah yang dikawal oleh Norgard. Gol pertama Brentford pun terhasil daripada satu hantaran yang baik daripada Norgard kepada Shada. Shada membuat larian solo, menggelecek 2-3 orang dan satu try yang agak baik dan menghasilkan gol. Dan itu adalah merupakan gol pertama Shada dalam EPL. Selepas itu kita tengok banyak serangan-serangan daripada Edward, daripada Eze, tapi berjaya diselamatkan oleh Mark Flatton. Dan kalau kita tengok statistik, Eze telah melakukan 16 shot dalam 3 game awal ni. Dah sama dengan Haaland dah, tapi dia masih belum berjaya menjadikan gol. Tetapi yang menariknya adalah gol daripada Ederson ni, seorang centre back yang naik ke atas dan berjaya menjadikan gol. Biasanya kita tengok gol daripada centre back adalah daripada set piece, tetapi ini adalah gameplay biasa dan Ederson menaik ke atas dan menjadikan gol. Satu benda yang unik bagi aku dan satu motivasi yang baik daripada Ederson. Dan untuk pengetahuan korang, ini adalah game kelima Brentford bertemu dengan Palace, dan semua 5-5 game tu berkesudahan dengan seri. Satu lagi kekalahan untuk Sindice, tetapi aku tak nak letak 100% kesalahan untuk Sindice. Sebab aku tengok banyak serangan-serangan daripada Everton sebenarnya, terutama daripada Danjuma yang baru dibeli daripada Villarreal.
tetapi berjaya diselamatkan oleh Josesa, satu keeper yang agak baik perform untuk game kali ini. Sama juga masa Everton bertemu dengan Fulham, Lino yang cemerlang, keeper juga yang cemerlang, try daripada Maupay berjaya diselamatkan oleh Leno, dan kali ini Josesa pula menjadi penghalang untuk Everton. Dan tak silap aku 5 atau 6 save daripada Josesa, save yang agak menarik, dan dia mendapat man of the match untuk game kali ini, dan aku rasa dia memang deserve untuk dapat man of the match untuk game kali ini. Dan akhirnya minit ke-86 Wolf berjaya menjadikan gol, dan itu menyebabkan kekalahan ketiga Sindice untuk kali ini. Dan aku rasa sebab utama Sindice adalah pemain tunggak dia orang yang injured seperti Iwobi, O'Neil, Dele Alli, dan minggu lepas Calvert-Lewin, dan pemain yang baru dia beli daripada Leeds, Harrison pun injured. Itu merupakan satu sebab utama yang menyebabkan Sindice struggle untuk 3 game pertama. Dan ini merupakan kelebihan untuk Gary O'Neil dan tim, dan akhirnya diorang berjaya mendapatkan 3 mata. Satu game yang aku sangat frust sebab aku pun tak tahu kenapa Arteta still membuat eksperimen, still meletakkan Partey sebagai hybrid right back, dan yang aku peliknya meletakkan Trossard sebagai false 9, sedangkan kita ada Nketiah sebagai nombor 9, dan aku tak tahu kenapa Arteta melakukan macam tu. Dan ramai pandik-pandik dan legend-legend bola sepak ni mengatakan yang Arteta tidak akan berjaya menjadi seorang manager yang baik apabila terlalu kerap melakukan eksperimen. Dan Egeban Lahore juga mengatakan dalam podcast yang kenapa perlu bermain false 9 dan kenapa perlu meletakkan Partey sebagai hybrid right back, dan kenapa perlu lagi eksperimen macam ni. Dan aku pun tak tahu jawapannya, tapi aku percaya Arteta ada alasan-alasan tertentu kenapa dia melakukan benda macam tu. Tetapi yang ketaranya adalah gol pertama. Memang gol pertama adalah salah Saka yang melakukan satu back passing yang agak teruk, tetapi bila kita tengok keadaan tu, apa yang aku tengok adalah jarak antara Ben White dan Saliba itu terlalu jauh, dan ini menyebabkan dua orang ini tidak berjaya mengejar Andreas Pereira, dan Andreas Pereira menjadikan gol. Dan ini yang kita nak berlaku apabila Partey meninggalkan tempat right back tu dan Ben White cover. Ini menyebabkan jurang antara Saliba dan Ben White terlalu jauh. Ini membahayakan Arsenal sebenarnya. Aku tengok kemasukan Trossard dalam game kali ini banyak membantu di bahagian kiri Arsenal. Sebab aku tengok sebelum ni Martinelli jarang dapat bantuan daripada Harvard, dan ini menyebabkan tiada larian-larian yang menarik daripada Martinelli. Dan kali ini aku tengok Trossard banyak membantu di bahagian kiri, dan akhirnya banyak larian-larian daripada Martinelli dan berjaya membuat percubaan-percubaan menarik di bahagian belah kiri. Tetapi itulah, Leno sangat perform pada season kali ini. Dia pernah buat dalam ketika lawan dengan Everton, banyak try daripada Maupay berjaya diselamatkan oleh Leno. Dan untuk statistik, Leno dah membuat 22 save untuk 3 game kali ini, dan itu adalah nombor 1 setakat ni, top save setakat ni. Dan yang aku bengang, Arteta mengeluarkan Trossard, bukan mengeluarkan Harvard, yang aku tengok memang flop dalam game kali ini. Bagi aku, keluarkan Harvard, Trossard turun ke bawah, dan Nketiah bermain di atas. Tetapi dua kemasukan Nketiah dan Vera sangat membantu dalam game kali ini. Penalti hasil daripada Vera dijatuhkan, dan akhirnya Saka berjaya menjadikan gol. Dan gol kedua hasil daripada hantaran Vera juga kepada Nketiah. Nketiah membuat satu larian dan berjaya menjadikan gol. Tetapi akhirnya Fulham berjaya menjadikan gol penyamaan, dan Arsenal terpaksa aku untuk drop point. Tapi aku harap lepas ni tiada lagi eksperimen daripada Arteta, sebab kita nak jumpa dengan MU minggu hadapan. Dan 1 poin untuk Arsenal dan Fulham. So game ni sebenarnya aku tengok dekat aku punya PC. Aku buat multiple window, aku tengok Arsenal sebelah, aku tengok Man U sebelah. Aku dah suka sangat sebab MU kena 2-0 pada awal minit. Walaupun Arsenal kena juga 1-0, tapi Arsenal 1-0 dan MU 2-0. Dan baru korang tahu macam mana kita orang kena dengan Awoyi hari itu. Dan untuk statistik, Awoyi telah menjaringkan 7 gol dalam 7 game berturut-turut dalam EPL, termasuk dengan 4 game last season lepas. Dan akhirnya Alisson berjaya menjaringkan gol pertama, dan Casemiro gol kedua, dan gol ketiga dijaringkan oleh Bruno hasil daripada sepakan penalti apabila Rashford dijatuhkan. Dan yang menariknya bagi aku,
pada season kali ni aku tengok Casemiro banyak bermain lebih ke atas sedikit berbanding pada season lepas, dan ini yang menyebabkan dia berjaya membuat shooting-shooting yang menarik ke gol dan akhirnya berjaya menjadikan gol. Dan yang paling ketara aku tengok adalah Rashford bermain sebelah kiri. Dia bermain sangat selesa sebelah kiri, 3 involve dalam 3 gol dalam game kali ni. Aku rasa itu menunjukkan yang dia bukan adalah false 9. Dia bermain sangat teruk apabila bermain false 9, bermain striker. Aku rasa dia sangat teruk. Apabila bermain sebelah kiri wide, aku rasa dia sangat-sangat perform, dan itu yang harus dilihat oleh Ten Hag. Rashford bermain bagus pada season lepas sebab dia bermain wide, dan aku rasa Ten Hag perlu meletakkan Rashford bermain sebelah kiri. Dan bahagian tengah, tanpanya Mount, aku rasa 3 orang ni bermain sangat connected. Bruno, Casemiro, Alisson sangat compact di bahagian tengah, dan itu adalah tunjang utama untuk kebangkitan Manchester United dalam game kali ini. Dan MU deserve untuk dapat 3 poin dalam game kali ini. Satu game yang aku nak tengok kemampuan Roberto De Zerbi ni setelah 2 game yang agak baik, 8 gol dalam 2 game, sangat-sangat baik untuk Roberto De Zerbi. Turun tanpa Enciso yang injured, dikatakan dia injured meniscus cartilage yang aku rasa memang sangat lambat untuk sembuh, dan Ferguson dikatakan turun untuk bermain di striker untuk Brighton. Dan start daripada game aku tengok memang Brighton conquer game kali ni, dan ini yang aku sangat risau untuk West Ham sebenarnya, iaitu ball control. Untuk game lepas pun dia bermain macam ni, tiada ball control, kurang ball control. Macam lawan dengan Chelsea pun dia orang kurang ball control, lawan Brighton ni pun dia orang kurang ball control. Dan macam aku cakap tadi, ini yang merisaukan aku untuk West Ham. Dan total pass untuk West Ham dalam 3 game ni hanya 504 sahaja. Tetapi yang menariknya, macam dengan game lepas, bahagian forward Moyes ni sangat-sangat bagus. Hanya perlukan 1 peluang dan diterjemahkan untuk menjadikan 1 gol. 1 serangan daripada Antonio membuat 1 hantaran kepada Ward-Prowse, dan Ward-Prowse berjaya menjadikan gol. Dan Ward-Prowse 1 serangan yang agak baik dan sentiasa memberi impak kepada West Ham. Dan aku tak sabar nak tengok gandingan Ward-Prowse ni dengan Paqueta dan Muhammad Kudus. Dan memang aku rasa memang akan lain macam bahagian tengah Moyes nanti. Memang style Roberto De Zerbi ni adalah stay with ball, dan dia akan cuba sedaya upaya untuk sentiasa memegang bola dan membuat short pass, tetapi berjaya disekat oleh bahagian tengah dan bahagian back for West Ham. Dan akhirnya West Ham berjaya menjadikan 2 gol daripada counter attack. Dan untuk game kali ni, West Ham satu orang lagi yang kita kena kredit adalah dia orang punya keeper Areola. Bermain sangat bagus. Minggu lepas berjaya menyelamatkan penalti daripada Enzo Hernandez. Kali ini berjaya menyelamatkan 9 save daripada shooting daripada Brighton. Total untuk 3 game kali ini adalah 16 save. Nombor 2 di bawah Leno. Begitu ketara Areola bermain, dan akhirnya Roberto De Zerbi terpaksa akur dengan kekalahan pertama Brighton, dan 3 poin penting untuk Moyes. So, Burnley lawan Villa, satu game yang aku prefer untuk tengok berbanding dengan game Man City. Satu game yang agak menarik dilakukan oleh Unai Emery, dan company still mencari kemenangan pertama untuk EPL untuk season kali ini, apabila tahun lepas sangat bagus membantu Burnley untuk naik ke Premier League. Dan untuk game kali ini aku kredit kepada Moussa Deby, satu pembelian yang agak-agak baik untuk Villa. Setiap minggu involve untuk gol. Minggu ni berjaya membuat 1 assist untuk Mark Cash dan berjaya menjadikan gol. 1 try yang agak baik di luar kotak penalti. Mark Cash pula tanpa Bailey untuk game kali ni. Dia mengambil peluang ni untuk bermain sedikit atas dan membuat larian-larian ke kotak penalti dan berjaya menjadikan 2 gol untuk Villa. Dan bagi aku satu kelebihan baik untuk Unai Emery, walaupun tak ada Bailey, Mark Cash boleh tapau macam tu je. Dan bagi aku Villa tak ada masalah untuk fight kedudukan 5 dan 6 ke atas. So, Sheffield United lawan Manchester City. Game ni berlangsung tanpa kehadiran Pep Guardiola yang dikatakan mengalami sedikit pembedahan di bahagian belakang dia, dan Joan Malilo menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan player dalam game kali ni.
Dan aku rasa aku kena scam dengan Pep dalam game kali ni. Sebab aku tengok game lepas Foden bermain sangat bagus di bahagian tengah. Dan dalam fantasi aku meletakkan Foden di bahagian tengah. Dan tup-tup tengok dalam awal game, tengok Foden dalam bench. Dan Bernardo Silva bermain first 11. Dan untuk game kali ni City berjaya mendapatkan penalti, tetapi Haaland tidak berjaya menjadikan gol. Dan dalam game kali ni sebenarnya banyak try daripada Manchester City, terutama daripada Haaland, tetapi berjaya diselamatkan oleh Federico. Dan untuk statistik, Federico telah melakukan 16 save dalam 3 game awal ni. Dan itu adalah satu save yang agak baik bersamaan dengan Areola, dan hanya sedikit berbeza dengan Leno, iaitu 22. Dan orang yang aku paling puji dalam Manchester City adalah Rodri lah. Dan dia merupakan orang yang paling tertinggi melakukan total touch dalam 3 game kali ni, iaitu sebanyak 410. Begitu juga dengan pass complete, dia nombor 1, iaitu sebanyak 343. Dan untuk total, City telah melakukan 1930 complete pass. Itu sangat-sangat menakjubkan. Dan ini menunjukkan Rodri sangat bagus bermain di bahagian tengah bersama dengan Kovacic. Dan akhirnya Haaland berjaya menjadikan gol hasil daripada hantaran Grealish sebelum dikejutkan oleh gol penyamaan daripada Sheffield United. Dan selepas itu Rodri berjaya menghasilkan gol kemenangan untuk Manchester City. Dan dalam temu bual, Rodri mengatakan dia melihat Sheffield United terlalu sentiasa ke hadapan untuk menjadikan gol, dan dia mengambil peluang ini untuk menjadikan gol untuk Manchester City. Dan aku tengok Rodri dalam season kali ni dia banyak bermain lebih ofensif, lebih ke hadapan berbanding season lepas. Maybe sebab hadirnya Kovacic, ini menyebabkan dia berani untuk sedikit ofensif. So ini merupakan pertama kalinya Manchester City menang 3 kali berturut-turut dalam awal musim sepanjang Pep Guardiola pegang City ni sejak tahun 2016. Dan ini juga merupakan kemenangan yang ke-200 Pep Guardiola dalam 269 game untuk Manchester City. So Liverpool turun dengan rekod 13 unbeaten menentang Newcastle, dan aku rasa ini adalah merupakan satu game epic untuk Liverpool apabila berjaya membuat satu comeback yang menakjubkan apabila bermain dengan 10 orang, apabila Van Dijk diberikan kad merah. Dan masuknya Gomez, aku rasa satu kemasukan yang agak baik dilakukan oleh klub. Gomez bermain agak-agak selesa di bahagian bawah, bermain cukup bagus. Dan yang sangat-sangat menariknya, apabila Liverpool tertinggal 1-0, klub melakukan 2 pertukaran yang agak-agak menarik bagi aku. Sampaikan aku fikir, biar betul klub ni buat macam ni. Dia memasukkan Nunes dan menggantikan McAllister, dan memasukkan seorang pemain muda membuat debut yang agak baik untuk Liverpool, iaitu Quansah, dan mengeluarkan Matic dan memasukkan seorang pemain muda yang baru nak debut untuk game kali ni, iaitu Quansah, dan bermain sangat baik. Dan aku apabila melihat 2 pertukaran ni, aku fikir klub ni memang dah surrender dalam game kali ni lah. Dia dah tak nak dapat seri ataupun menang dalam game kali ni. Hanya surrender dengan 1-0 tu. Sebab pertukaran yang aku rasa memang macam pertukaran yang surrender. Dah masukkan pemain muda, iaitu Quansah, dan memasukkan seorang player yang agak flow musim lepas, iaitu Nunes. Tetapi Nunes membuktikan dia adalah pertukaran yang sangat baik. Nunes berjaya menjadikan 2 gol yang penting untuk Liverpool, dan klub sendiri mengatakan walaupun dia dah menguruskan 1000 game sebelum ni, tapi dia tak pernah melalui detik seperti ni, membuat satu comeback yang agak baik, bermain dengan satu tim yang agak kuat, dan bermain 10 orang ketinggalan 1-0 dan berjaya membuat comeback. Itu sangat menakjubkan bagi dia. Dan kalau korang tengok game semalam pun, diorang bersorak tu macam diorang dah menang Champions League. Betapa puas hatinya diorang ni apabila berjaya membuat satu comeback yang agak-agak baik. Dan aku rasa game ni akan diingati oleh fan-fan. Dan 3 poin yang bermakna untuk klub.